Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5 PKP 2020 dengan tajuk kali ini fungsi trigonometri. Subtopik untuk video kali ini ialah 6 fungsi trigonometri. Sebelum kita teruskan, murid-murid mesti betul-betul mengenali segitiga bersudut tegak ni bersudut tepat ni. Okey, katakan kita ada satu segitiga bersudut tepat dengan ni sudut tepat kita dan satu sudut theta. Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut theta kita panggil sisi tentangan. Ada dua sisi yang bersambung dengan sudut theta, iaitu sebelah dan hipotenus. Beza sebelah dengan hipotenus ialah sebelah ni sisi yang straight mendatar, manakala hipotenus pula ialah sisi yang condong naik ke atas. Sisi yang condong, sisi yang menaik ke atas ialah hipotenus. Okey. Pastikan kenal sisi-sisi untuk kita masukkan dalam formula fungsi trigonometri. Okey, fungsi trigonometri yang pertama ialah sin theta. Formulanya ialah tentang per hipotenus. Fungsi kedua ialah cos theta sebelah per hipotenus. Yang ketiga ialah tangent theta tentang per sebelah. Tangent juga boleh kita dapat dengan kita perkan sin per cos. Okey, fungsi keempat ialah cosec theta. Cosec theta ni ialah reverse kepada sin. So kalau sin tu tentang per hipotenus, maka cosec ialah hipotenus per tentang. Fungsi kelima ialah secant. Sec theta ialah reverse kepada cos. 1 per cos. Okey, jadi kalau sebelah per hipotenus untuk cos, maka sec ialah hipotenus per sebelah. Tangent theta, reverse dia ialah cot tangent. Jadi 1 per tangent. Cot tangent ialah 1 per tangent. Kalau tangent theta kita dapati daripada sin per cos, maka cot tangent ialah cos per sin. Tentang per sebelah jadi sebelah per tentang. Macam tu je. Okey, kita dapati semua fungsi di sebelah kanan ni, fungsi sebelah kanan ni adalah terbalik, inverse daripada fungsi yang di sebelah kiri tu. Sin terbalik dia cosec, cos terbalik dia sec, tangent terbalik dia cot. Okey, boleh faham Okay, seterusnya ialah kita tengok pada Sata Cartesian ni. Kita dah sedia maklum ialah Sata Cartesian ada 4 sukuan. Okay. 4 sukuan. Jadi kat sini paksi X di sebelah kanan ni ini menghala ke positif. Paksi Y ke atas menghala positif. Paksi Y menghala ke bawah ialah negatif. Paksi X menghala ke kiri ialah negatif. Jadi bagi semua fungsi di sukuan pertama nilainya adalah positif. Semua fungsi bernilai positif sebab kita tengok ni ini positif bertemu dengan positif, memang tak akan jadi lain, dia akan jadi positif semuanya. Okay, manakala sukuan kedua kita ada kombinasi negatif dengan positif kan. Okay. Dekat sini andai kata kita ada satu segitiga, theta dia mesti berada di sini kan, sudut rujukan kita theta dekat sini dan sudut 90 darjah dekat sini. Okey, ini adalah tentang, ini ialah hipotenus dan ini adalah sebelah. Bagi sin tentang per hipotenus, tentang ini ialah paksi Y positif. Jadi hipotenus memang positif hipotenus pun positif, jadi sin kita bernilai positif. Kalau cos
sebelah per hipotenus. Tengok sebelah kita. Sebelah kita paksi X yang menghala ke negatif. Jadi dia adalah negatif. Negatif dengan hipotenus positif. Negatif dengan positif akan menghasilkan negatif. Jadi bagi sukuan ke dua ni hanya sin bernilai positif. Cos dan tangent bernilai negatif. Peranan paksi tu yang memainkan peranan menentukan nilai positif negatif sesuatu fungsi. Okay. Bagi sukuan ketiga, tangent bernilai positif, yang lain-lain nilainya negatif. Sin dan cos akan jadi negatif. Seterusnya, sukuan keempat, hanya cos bernilai positif. Sin dan tangent bernilai negatif. Ingat hanya sukuan pertama semua fungsi bernilai positif. Sukuan kedua hanya sin yang positif. Sukuan ketiga hanya tangent yang positif. Sukuan keempat hanya cos yang positif. Okay, seterusnya kita tengok contoh untuk mencari nilai bagi suatu fungsi trigonometri. Okay. Kita punya panduan yang pertama, cari sudut rujukan alfa kita. Sudut rujukan kita dah belajar pada video yang pertama. Yang kedua, kita tentukan tanda yang betul. Maksudnya positif atau negatif. Yang ketiga, cari nilai fungsi trigonometri tu. At last, kita cari nilai fungsi. Macam mana nak cari? Macam mana nak tengok? Kita tengok Seterusnya, soalan dia, contohnya kita nak nilai bagi cos 120 darjah. Jawapan dia, sudut rujukan. Nak cari sudut rujukan dulu. Panduan kita di sini. Kita diberi soalan dia cos 120 darjah. So, panduan yang pertama, kita nak cari sudut rujukan. Tengok pada Sata Cartesian, dekat mana kedudukan 120 darjah. Yang ni sampai 90 je kan, sukuan pertama sampai 90, maksudnya dia mesti di dalam sukuan yang kedua. Agak-agak kat situ 120 darjah. Lepas tu kita cari sudut rujukan kita. Sudut rujukan kita ialah kat situ. Dia tak sampai lagi 180 darjah. That means kita kena tolakkan 180 tolak 120. Maka sudut rujukan kita ialah 60 darjah. Dah dapat sudut rujukan? Tentukan tanda yang betul. Maksudnya, dekat sukuan kedua, kan 60 darjah tu dekat sukuan kedua kan? Hanya sin bernilai positif. Jadi cos confirm negatif. Kita diminta nilai cos. Jadi jawapan kita nanti mesti negatif. Langkah seterusnya, cari fungsi, cari nilai fungsi. Kita tekanlah kalkulator. Cos 60 darjah. Kita dapat 0.5. Jadi jawapan kita bukan nak cos 60 darjah, kita nak cos 120 darjah. Jadi cos 120 darjah ialah negatif 0.5. Faham Okey, contoh seterusnya, cari tangent 250 darjah. Kita diminta tangent 250 darjah. Panduan pertama, cari sudut rujukan. Dekat mana kedudukan 250 darjah? Sukuan ke berapa? Sukuan, kita boleh nampak kan dia di antara 180 dengan 270 darjah. Dekat situ 250 darjah kita. Mana sudut rujukan kita? Sudut rujukan mesti melekat dengan paksi X. Jadi 250 tolak dengan 180. Kita dapat 70 darjah. Situ sudut rujukan kita. Yang kedua, tentukan tanda yang betul. Maksudnya adakah dia positif atau negatif. Sudut rujukan kita. Kita tengok sudut rujukan 70 darjah tu dekat sukuan ketiga. Sukuan ketiga hanya tangent bernilai positif. Soalan kita pun memang minta tangent. Jadi jawapan kita confirm
Tangennya positif. Confirm positif. Jawapan dia mesti nilainya positif. Nak cari nilai? Yang ketiga kita cari nilai kan? Tekan kalkulator tangent 70. Dapatlah 2.747. Okey. Sekarang kita nak tangent 70 ke nak tangent 250? Nak tangent 250. Jadi dia punya nilai sama sebab dia dalam dalam rumah dia tangent positif, kan? Jadi dia pun positif juga. Okay, boleh faham ya? Okey, contoh yang ketiga ialah contoh yang tidak menggunakan kalkulator. Okay, kita tengok contoh. Diberi tangent sama dengan negatif 24/7 dan theta berada di antara 0 hingga 180 darjah. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai bagi sin theta. Okay. Apa-apa pun kita mesti mahir menggunakan satah ni ya. Kita perlu tahu di mana kedudukan theta kita dalam sukuan keberapa. Okey, kita perhatikan syarat yang pertama ataupun maklumat yang pertama. Dikatakan theta berada di antara sudut 0 darjah hingga 180 darjah. Bermaksud dia berada dalam sukuan di antara sukuan pertama hingga kedua. Sukuan ketiga dan keempat terus kita blok, kita tak gunakan terus sebab dia dah lebih daripada 180 darjah. Dan tengok maklumat seterusnya, tangent theta sama dengan negatif. Negatif maksudnya tangent bernilai negatif. Okay. Di dalam sukuan pertama semua fungsi bernilai positif. Jadi kita tak boleh gunakan sukuan pertama tu sebab kita diberi maklumat tangent kita negatif. Bila negatif, sukuan pertama terus tak boleh. Sebab di dalam sukuan pertama semua bernilai positif. So kita tutup juga sukuan pertama. Jadi sekarang tinggal sukuan kedua saja, di mana dalam sukuan kedua hanya sin bernilai positif. Jadi confirm tangent nilai dia negatif. Kita dah tahu sukuan, kita boleh bentukkan segitiga sekarang. Okey. Dan kita masukkan nilai sisi-sisi yang diberi. Okey. Formula tangent ialah tentang per sebelah. Jadi tentang yang di atas tu, maknanya 24 tu adalah tentang. Jadi kita tulis tentang kita 24 dekat gambar rajah, nampak? Dekat segitiga ni. Ni, okey. Jadi seterusnya sebelah adalah 7. Dekat mana nak letak 7 sisi tu? Tu sebelah 7. Jadi yang kita tak tahu sekarang ialah hipotenus. Jadi menggunakan teorem Pythagoras, kita kira tambahkan 24 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2, and then kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat nilai hipotenus kita ialah 25. Okey, sekarang kita dah ada 3 susu. Sorry. Kita dah ada 3 sisi. Seterusnya kita cari nilai sin theta kita yang diminta. Okey, dekat situ sin bernilai positif, that means confirm jawapan kita positif. Formula sin ialah tentang per hipotenus. So tentang kita ialah 24. Hipotenus kita ialah 25. Jadi jawapannya ialah 24/25. Okey, boleh faham? Okey, contoh 4. Diberi cos theta sama dengan negatif 3/5. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai-nilai yang mungkin bagi tangent theta. Okey, diberi cos, diminta tangent. Langkah pertama, apa-apa pun mesti tahu di mana kedudukan dalam satah. Okey. Maklumat yang kita ada ialah cos bernilai negatif. Cos bernilai negatif. Jadi dekat mana sukuan? Sukuan manakah yang cos bernilai negatif? Sukuan pertama semua positif, so tak boleh. Sukuan kedua sin positif
That means cos negatif. So, boleh. Sukuan ketiga tangent positif. Bermaksud cos akan menjadi negatif. So, dia boleh. Sukuan keempat cos positif. So, tak boleh. Kita nak cos negatif. Jadi, langkah seterusnya, kita block sukuan pertama dan sukuan keempat tu. Kita tinggal sukuan kedua dan sukuan ketiga. Oleh kerana dia kata cari nilai-nilai yang mungkin. Jadi kalau nilai-nilai bermaksud lebih daripada satu nilai. Maka sukuan kedua dan sukuan ketiga tu adalah maksudnya nilai di kedua-dua sukuan tersebut. Okey. Bentukkan segitiga dalam sukuan yang terlibatlah. Sukuan kedua dan sukuan ketiga. Kita tengok sukuan kedua dulu. Jadikan segitiga kat situ kan. Lepas tu masukkan nilai-nilai sisi dia, sisi segitiga. Okay, kita tahu formula cos ialah sebelah per hypotenuse. Jadi yang atas tu ataupun 3 tu adalah sebelah. Kat mana kedudukan sebelah? Okay, di situ. Oleh kerana dia berada di bahagian kiri paksi X, jadi 3 tu bernilai negatif. Okay. Hypotenuse yang 5 tu. Jadi kita tinggal nak cari sisi yang bertentangan menggunakan teorem Pythagoras. Okay. Jadi 5 kuasa 2 tolak dengan negatif 3 kuasa 2. Kita akan dapat nilainya 4. Okay. Kita nak cari tangent. Jadi di sukuan kedua, tangent ialah, formula tangent ialah tentang per sebelah. Tentang kita ialah 4, sebelah kita ialah negatif 3. Jadi jawapan kita ialah negatif 4 per 3. Okey, seterusnya dalam sukuan yang ketiga, kita dah lukis segitiga macam tu. Okey, sisi-sisi dia, sisi sebelah ialah negatif 3. Hypotenuse akan tetap sama 5. Dan tentang akan jadi negatif 4. Kenapa negatif 4? Sebab paksi Y-nya ke bawah. Okay, paksi Y ke bawah bahagian negatif. Kalau ke atas positif. Jadi 4 tu menjadi negatif. Jadi formula tangent ialah tentang persebelah. Tentang kita sekarang ialah negatif 4. Cikgu colourkan warna biru pula lah. Ini tentang. Dan ini sebelah. Tentang kita ialah negatif 4, sebelah kita ialah negatif 3. So, kedua-duanya negatif, maka menghasilkan positif 4 per 3. Okay. Ini, apa yang kita cari ni tadi, ini membuktikan, ini 4 per 3 kan, dia menjadi positif, betul? Ini membuktikan rumah tangent ni positif. Okay. Boleh faham ya? Contoh 5, contoh seterusnya. Okay, diberi A ialah sudut refleks. Sudut refleks bermaksud sudut yang melebihi 180 darjah. Dan tangent A sama dengan negatif 4 per 3. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai bagi cot tangent A dan secant A. Okay. Seperti soalan-soalan sebelumnya, memang kena mahir lukis segitiga dalam sukuan. Okay, di sukuan manakah sudut refleks? Bila kata sudut refleks, maka sukuan pertama dan sukuan kedua tak boleh digunakan. Sebab dia refleks tu mesti melebihi 180 darjah. Tu melebihi 180 darjah. Tutup sukuan pertama dan kedua. Tinggal sukuan ketiga dan 4. Okay. Maklumat seterusnya ialah tangent bernilai negatif. Bila negatif, sukuan ketiga tak boleh guna juga. Tutup juga. Okay. Jadi tinggal sukuan keempat sahaja. Jadi bolehlah kita lukis segitiga di dalam sukuan keempat. Okay. Maklumat yang ada, tangent ialah tentang per sebelah.
Jadi tentang kita ialah negatif 4 sebab y dia ke bawah kan. And then sebelah kita ialah positif 3. Okay. Cot tangent A. Cot ialah terbalik daripada tangent. Kita dah ada tangent negatif 4/3. So cot terbalikkan sajalah negatif 3/4. Okay. Kemudian second A. Second ialah terbalik ataupun inverse kepada cos. Second sama dengan 1/cos. Jadi dekat sukuan keempat tu cos bernilai positif. Cikgu dah siap bulat. Cos bernilai positif. Okey. Lepas tu formula cos ialah sebelah per hypotenuse. Betul? Jadi kalau second mestilah hypotenuse per sebelah. Jadi kita kena cari hypotenuse. Ini dah tunjuk, dah siap cari ya. Hypotenuse ni kita gunakan teorem Pythagoras akan dapat 5. Jadi hypotenuse ialah 5. Sebelah ialah 3. Itu dia, sebelah hypotenuse. Jadi hypotenuse ialah 5 per sebelah 3. Hypotenuse 5 sebelah 3. Okey, faham Second A kita ialah 5/3. Seterusnya. Okey, ini adalah sudut-sudut khas. Kita teruskan kepada sudut-sudut khas. Okey. Untuk sudut-sudut khas ni ialah 30 darjah. Dalam sebutan pi per 6, 45 darjah, pi per 4 dan 60 darjah, pi per 3. Okey. Sin dengan cos ni dia hampir sama dia macam berkait. Tengok dekat sini, untuk sin 30 darjah ialah 1/2. Nilainya sama dengan cos 60 darjah, 1/2 juga. Untuk sin 60 darjah se-3/2 dia adalah sama dengan cos 30 darjah se-3/2. Okey, kedudukan dia bertukarlah. Sin 30 sama dengan cos 60. Sin 60 sama dengan cos 30. Okey, manakala sin dan cos 45 darjah berkongsi nilai yang sama, iaitu 1/2. 1/2. Ini berlaku sebab 45 darjah ni tempat persilangan mereka, graf mereka. Okey, kita akan dapatkan gambaran lebih jelas bila kita belajar graf fungsi nanti ya. Okey, untuk tangent theta ni dia lain sikit sebab graf dia pun berbeza sikit daripada graf sin dan cos. Okey, jadi tangent 30 darjah ialah 1/3, tangent 45 darjah ialah 1, tangent 60 darjah ialah 1/3. Okey, dekat sini panduan dia ialah 1/3 dengan 1/3. Kat sini kita senang nak hafal. Okey, kalau tangent 30 darjah 1/3. Kalau tangent 60 darjah 1/3 sahaja. Tangent 45 darjah 1 sahaja. Macam tu. Okey. Untuk sin dengan cos kita boleh hafal dia dari kedudukan dia. 30 dengan 60 ni dia berpasangan. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama, contoh A. Nak cari tangent 210 darjah. Okay. Dekat mana kedudukan tangent 210 darjah? Dalam sukuan yang ke-3. Okey, 210 darjah kan. Jadi cari sudut rujukan dia, kita dah tahu. Jadi 210 tolak dengan 180. Dapatlah 30 darjah. Maka tangent 210 darjah, sudut rujukannya 30 darjah. Sukuan ketiga, tangent bernilai positif. Jadi tangent 210 akan sama dengan tangent 30 darjah. Tangent 30 darjah ialah, kita tengok pada jadual, 1/3, betul? Okey. Jadi, oleh kerana dia kedudukannya positif, jadi jawapan dia pun sama. Tangent 210 adalah sama dengan tangent 30 darjah.
iaitu 1/3. Okey. Contoh B, secant negatif 135 darjah. Secant ialah 1/cos. Kita tengok, mula-mula cari kedudukan dia dulu. Oleh kerana dia negatif, maka pusingan dia mengikut arah jam. Bermula daripada kosong, putarannya ke bawah sebanyak 135 darjah. Melebihi 90 darjah lah kan. Jadi dekat situ kedudukan negatif 135. Sudut rujukannya mesti melekat dengan paksi X. Jadi 180 tu kita tolak dengan 135. Dapat 45 darjah sudut rujukannya. Okey, itu merupakan sukuan ketiga. Yang mana sukuan ketiga hanya tangen bernilai positif. Jadi oleh kerana yang kita secant ni adalah keluarga cos, maka cos adalah negatif lah dekat sukuan ketiga. Dapatkan nilai cos 45 darjah. Okay, cos 45 darjah ialah negatif 1/2. Okay, betul tak? Jadi oleh kerana ini cos 45 darjah, tapi sekarang kita nak secant. Secant ialah 1/cos. 1/cos maksudnya kita kena terbalikkan. 2/1. Macam tu. Jadi secant negatif 135 darjah adalah terbalik daripada cos 45 darjah. Jadi jawapannya negatif 2. Okey. Sekarang kita tengok pula contoh penyelesaian persamaan trigonometri. Contoh. Selesaikan persamaan trigonometri yang berikut dengan theta di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Diberi cosec theta sama dengan negatif 1.1433. Okey, cosec ialah inverse ataupun terbalik daripada sin. Jadi 1/sin theta sama dengan, kita tulis balik, negatif 1.1433. Jadi tukarkan kedudukan sin theta dengan nilai trigo tadi, terbalikkan. Dapat sin theta sama dengan 1/-1.1433. Dapatkan nilai itu menggunakan kalkulator. Okey, jadi kita dah dapat sin theta sama dengan negatif 0.8747. Kita nak theta. Bila kita kata selesaikan persamaan trigonometri ni, maksudnya kita nak nilai theta ni, nilai sudut tu. Jadi kita nak cari theta, sin ni kita kena inversekan dia. Jadi theta sama dengan sin. Kalau dekat kalkulator kita tekan shift dan tekan sin. Shift sin akan keluar sin negatif 1 tu tekan nilai 0.8747 tu, kita akan dapat, tu dia. Tu dia, kita tekan shift sin iaitu 1. Dia akan keluar. Jadi dapat 61 darjah. Alfa ialah 61 darjah. Ini adalah sudut rujukan kita. Sekarang kita punya maklumat ialah sin yang negatif. Jadi kalau dalam SATA, dekat mana sin negatif? Sukuan ketiga dan sukuan keempat. Betul? Sukuan pertama dengan kedua tu abaikan. Jadi kita lukiskan segitiga sudut rujukan kita 61 darjah tu dalam kedua-dua sukuan ketiga dan sukuan keempat tu Dan kita baca dia punya sudut, nak cari nilai dia. Nak cari nilai sudut, mesti bacaannya bermula daripada 0 darjah kan. Okay. Itu 61 darjah. Okay. Ini pun 61 darjah. Sudut rujukan kan mesti melekat dengan paksi X tu. Okay. Sudut yang pertama ialah 180 tambah dengan 61 darjah dekat sukuan yang ketiga tu. Jadi theta kita ialah 241 darjah untuk sukuan ketiga. Untuk sukuan keempat, bacaannya macam tu. Jadi tak sampai dengan 360 tu kan. 360 tolak 61 dapat 299 darjah. Faham? Contoh seterusnya. Contoh kedua persamaan trigonometri. Okay, diberi secant 2 theta sama dengan 1.2811.
Okey, second adalah 1 per cos. Second ialah inverse kepada cos Itu kena ingat. Okay, jadi kita tukarkan second tu kepada 1 cos 2 theta. Okay, lepas tu kedudukan cos dengan nilai tu kita tukarkan. Jadi 1 per 1.2811 sama dengan cos 2 theta kan. Okay, lepas tu cos 2 theta kita dah dapat nilai 1 per 1.2811 tu, gunakan kalkulator kita akan dapat 0.7806. Jadi menggunakan kalkulator kita tekan shift cos nilai tu 0.7806 tu, kita akan dapat 38.68 darjah tu, nampak kan? Okay, jadi kita akan dapat 2 theta kita ialah 38.68 darjah. Okey, oleh kerana nilainya positif, jadi kita kena lukiskan segitiga kita tu di dalam kedudukan yang cos positif. Bermaksud sukuan pertama dan sukuan keempat cos positif. Okey, lukiskan. Oh sorry. Okey ni. Dia bagi tahu kita ni adalah 2 theta kan. Sedangkan dalam dalam soalan dia nak theta berada dalam lingkungan 0 hingga 360 darjah. Tapi oleh kerana kita punya cos ni 2 theta, jadi kita kena darabkan theta tu 2 kali. Jadi 360 ni pun kena darab dengan 2. Bila kita darab dengan 2, dia akan jadi 720 darjah. Bila 720 darjah bermaksud pusingan dah jadi 2 pusingan. Kalau satu pusingan 360 darjah, maka 720 darjah ialah 2 pusingan. Okey? Jadi kita kena cari sudut tu sebanyak 2 pusingan. Okey, jadi sudut rujukan kita ialah 38.68 darjah tadi. Kita lukiskan dia kedudukan dalam sukuan pertama dan sukuan keempat. Okey, macam tu kan. Jadi macam mana kita nak baca? Okey, mula-mula dalam sukuan pertama, pusingan pertama, sukuan pertama memang 38.68 darjah tu kita terus ambil. Okey, itu memang terus kita ambil kan sebab kita baca daripada 0 darjah. Okey. Pusingan pertama, sukuan keempat. Kita baca macam tu. Jadi 360 darjah tolak 38.68, kita akan dapat 321 tu. Ni. Okay. So pusingan pertama kita dah selesai. Sekarang tinggal untuk untuk pusingan kedua. Pusingan kedua, okay. Habis satu pusingan tu 360 darjah tambah dengan 38.68 darjah tu. Itu untuk sukuan pertama. Jadi berapa? 358.68. Okey. Then itu pusingan kedua sukuan pertama. Untuk pusingan kedua sukuan yang terakhir, sukuan keempat. Okay. Kalau lengkap, pusingan yang lengkap ialah 720 kan. Sebab dia tak lengkap, sikit lagi tu kita tolak saja dengan 38.68. So dapat 681.32. Okey. Okay, tapi sekarang ni ini yang kita cari ni tadi ialah 2 theta. Ini 2 theta. Kita nak theta. Maksudnya kita setiap sudut yang 4 sudut ni kita kena bahagikan dengan 2 untuk dapatkan nilai theta. So 38.68 bahagi dengan 2 dapat 19.34. 321.32 bahagi ke 2 dapat 160.66. Dan 398 tu bagi 2 dapat 199. 681 tu bagi 2 dapat 340. Okay, contoh C, satu lagi bentuk penyelesaian persamaan trigonometri. Soalan dia cot X, cotangent X tolak sec 2 cos X sama dengan 0 dengan nilai theta di antara 0 hingga 360 darjah. Okey. Kita dah tahu cotangent X ni, okay, kita boleh convert dia kepada ni cos per sin. Ingat tangent ialah sin per cos, jadi cot ialah cos per sin. Okay, kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak dapatkan nilai dia dalam sin ataupun cos ataupun tangent saja. Supaya kita boleh selesaikan masalah dia ataupun selesaikan
persamaan tersebut. Okay, bila dah buat macam ni, kita darabkan keseluruhan persamaan dengan sin X. Tujuannya ialah nak hapuskan bawah tu sin X tu tak mau, kita nak sekata saja. Kita nak satu baris sahaja. Okay, bila dah darab, kita cos X tu dah tinggal, sin dia dah hapus. So yang set 2 cos X tu jadi set 2 sin X cos X. Okay, lepas tu kita dah ada dua sebutan yang sama, betul tak? Cos X, sini pun ada cos X. Bila dah macam ni, kita boleh faktorkan dia. Keluarkan cos X. Bila keluarkan cos X, yang pertama tu tinggal 1. Lepas tu yang sebelah tu, sin dengan cos, tinggal sin sahaja. Okay. Lepas tu, bila dah dalam bentuk pemfaktoran macam ni, kita dah boleh samakan dia dengan kosong. Jadi cos X sama dengan kosong, 1 tolak set 2 sin X pun sama dengan kosong macam ni. Okay. Bila dah dapat keduanya sama dengan kosong, maka kita boleh cuba cari nilai X. Okay, sepatutnya yang ni bukan theta, yang ni sepatutnya X. Okay, jadi kita nak cari nilai X tu di antara 0 hingga 360 darjah. Bila kita dah dapat dalam sebutan cos X sama dengan 0 dan 1 tolak 2, set 2 sin X sama dengan 0 ni, kita dah boleh cari dia punya sudut. Okay, kita pindahkan cos macam tu. Cos tu ke sebelah, sin tu pun kita nak pindahkan ke sebelah. Okay, jadi macam ni tinggal X saja sebelah, kiri tu X sama dengan inverse cos 0. Lepas tu yang sebelah lagi tu kita belum boleh lagi. Kita pindahkan set 2 sin X tu ke sebelah macam tu. Boleh nampak Tolak buat sebelah jadi tambah. Okey. Bila kita tekan kalkulator, shift cos 0, kita akan dapat 90 darjah. Okay. Macam mana kita nak dapatkan nilai 270 tu? Kita tengok pada SATA. Okay. Cos kita adalah positif kan? Ini. Cos kita positif. Kita bila kosong tu maksudnya positif lah. Tak ada positif atau negatif kan? Bila 90 darjah dekat situ. Rumah sukuan pertama semua bernilai positif dan sukuan ke 4 cos bernilai positif. Jadi untuk yang pertama, sukuan pertama 90 darjah terus sampai 90 darjah. Jadi sebab tu kita tulis terus sini 90 darjah. Okay. Untuk sukuan yang keempat tu patutnya kita akan tolak kan. Betul tak? 360 tolak dengan sudut rujukan. Betul? Jadi macam ni sudut rujukan kita 90 darjah. Jadi 360 tolak 90 darjah memang berada dekat 270 lah. Okay. 270. So kita dapat nilai sudut 90 darjah dan 270 darjah. Okey, untuk yang sebelah kanan ni, untuk sin tadi 1 sama dengan set 2 sin X. Lepas tu kita bawa sebelah balik set 2 tu jadi oleh kerana set 2 dengan sin tu darab, bawa sebelah jadi bahagi. So sin X sama dengan 1 per set 2. Ingat lagi tak kita punya sudut khas? Sudut khas kita tengok 1 per set 2 tu yang mana? Ni dia untuk sin 1 per set 2 tu sudut dia ialah 45 darjah. Jadi kita tahu X kita ialah 45 darjah. Tapi kita nak nilai-nilai. Bila nilai-nilai tu nilai antara 0 hingga 360 darjah. 45 ni sebagai sudut rujukan. Okay, jadi kita lukis juga SATA. Dapatkan tempat 45 darjah tu. Oleh kerana sin positif, sukuan pertama dengan sukuan kedua. Sudut rujukan kita 45 darjah macam tu kan. Jadi yang sukuan pertama sudutnya memang 45 darjah, terus dapat 45 darjah. Untuk sukuan kedua kita baca 180 tolak 45 darjah, dapatlah 130. Baiklah, demikianlah tadi penerangan ringkas ataupun dalam masa yang singkat ni tadi penerangan contoh untuk subtopik 6 fungsi trigonometri. Kita tunggukan sambungan video trigonometri dalam subtopik graf fungsi trigo
identiti asas trigo dan contoh-contoh penyelesaian soalan trigonometri yang melibatkan pembuktian dan sebagainya lah. Nanti kita tunggukan, okey? Sekian dahulu untuk kali ini. Bye-bye.